billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita bercerita dengan topik berkorban atau terkorban. Jadi tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan dalam pada itu kita terbayanglah dekat bawah ataupun besar dah banner tu kan, bahagian korban, siapa yang nak menyertai ibadah korban, satu bahagian RM850 kan, boleh masuk. Ada yang masuk bayar secara berdikit-dikit daripada awal tahun, dia dah start bayar dah sikit-sikit sebab dia tak nak ketinggalan. Dan satu perkara yang paling ajaib kan, ada orang tu setiap tahun masuk, nama yang sama tu masih ada setiap tahun join, walaupun ada ahli keluarga seorang tak ada pun, dia mesti keluarga dia mesti join. Ada. Sebab apa? Sebab dia dah mula, keluarga tu ataupun orang tu sendiri dah mula rasa kelebihan bila berinfak di jalan Allah ni, termasuklah menyertai ibadah korban. Dan kita tengok hari raya korban ini menjelang tu, kita masuk bulan Zulhijjah ni, berlumba-lumba lah kita beribadah. Ada yang berpuasa kan, dah mula dah, dia tak potong kuku, tak cukur rambut-rambut yang ada kat badan dia ni, sebab nak mencapai pahala sunat tu kan, pahala sunat yang Nabi anjurkan kepada kita. Apakah maksud korban, tuan-tuan dan puan sekalian? Korban ini merupakan amalan menghampirkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih binatang-binatang korban seperti lembu, kebau, kambing dan lain-lain lagi pada 10 Zulhijjah atau 3 hari selepasnya, yakni hari tasyrik, dan kemudian mengagihkan sebahagian daripada daging itu kepada fakir miskin dan golongan asnaf. Itulah bezanya korban dengan akikah. Kalau akikah kita disunatkan masak manis kemudian kita bagi dekat orang, tapi korban kita disunatkan untuk bagi daging mentah kepada orang, terutamanya pada fakir miskin dan asnaf, sebab dia boleh manfaatkan daging korban tu, sama ada dia nak makan sendiri ataupun dengan daging mentah tu dijual untuk dapatkan duit untuk survival kehidupan dia. Jadi kalau nak bagi ya tuan-tuan, dia dah dapat, tapi nak bagi boleh bagi, tak ada masalah, kita boleh bagi kan. Begitu juga ada pahaman-pahaman lain, pergi jumpa dukun, pergi jumpa bomoh pun bawa korban juga. Dia bawa kepala kambing, dia bawa kepala ayam 3 ekor, ayam betina seekor, ayam jantan seekor, tu ada juga bawa. Dia jadi untuk alat persembahan dia. Begitu juga pemberian, kesanggupan melakukan sesuatu demi kasih sayang. Sanggup dia berkorban untuk suami dia, contoh kan, tu kan, sanggup membuat apa saja demi kebaktian dan kasih sayang kepada seseorang. Kadang-kadang sanggup berkorban kerana sesuatu, demi motosikal yang dia sayang, biarlah dia tahan motor tu, dia tercampak tak apa, motor tu jangan rosak, dia patah tak apa. Ada orang macam tu kan. Dan begitu juga orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu perbuatan dan lain-lain, itu juga biarlah, sudahnya mak dia yang jadi korban, anak-anaknya perangai, mak dia jadi korban contoh. Dan begitu juga terkorban kan. Korban ni juga boleh dikaitkan juga dengan kemalangan, kecederaan ataupun kematian akibat daripada kemalangan, malapetaka dan sebagainya.
jumlah korban sehingga ke saat ini, dia katakan berapa orang yang terkorban, tanah runtuh, kemalangan jalan raya, kan? Nahas kapal terbang, kan? kapal tenggelam. So berapa terkorban? Saya berapa orang yang terkorban soalannya. Berapa ramai yang mati, kan? Tapi nak bahasa yang manis sikit, dia kata berapa ramai yang terkorban, kata macam tu. Jadi itu juga adalah korban. Maka untuk menyelami hakikat pengorbanan, maka kita perlu melihat perkataan korban itu sendiri. Korban itu sendiri. Kenapa? Sebab korban itu adalah merupakan kata nama. Bila kata hari raya korban, dia jadi kata nama. Hari raya korban, satu nama lah, nama yang disebut-sebut hari korban. Malahan ada orang dia tak beria pun hari raya korban, ada yang tak pergi pun, sampai satu tahap dia tak pergi pun solat sunat Aidil-Adha tu. Sebab pada dia Aidilfitri tu yang dia nak sambut, Aidil-Adha tak. Sedangkan itu dua-dua perayaan yang besar dalam Islam, kan? Jadi boleh je, kan? Dia tak pergi, tapi dia tak pergi, kita kena ingat, kalau kita kalau kita menyambut hari raya Aidilfitri, di pagi Aidilfitri kita disunatkan makan sikit sebelum pergi solat sunat Aidilfitri, untuk membezakan pagi raya dengan pagi puasa. So jamah sikit, paling kurang 3 biji buah tamar ke, kan? Kalau ikut sunnahnya, minum air, jamah sikit, makanlah ketupat apa yang ada, lemang ke. Tapi janganlah konyang mana sampai sebatang lemang tu kepala, macam mana sekadar nak mengalih parut lah sikit, pergi semayang. Tetapi dalam Aidil-Adha pula berbeza. Aidil-Adha kita disunatkan jangan makan apa-apa sebelum pergi solat sunat Aidil-Adha. Dah balik daripada semayang baru kita makan. Jadi imam dinasihatkan jangan baca panjang-panjang pada semayang raya Aidil-Adha, sebab ramai yang tak makan lagi begitu, kan? Jadi lepas tu dah habis khutbah, dah habis semayang, dah habis khutbah, copek-copek lah kita ada jamuan. Lepas ada jamuan, cepat-cepat balik nak bersiap ambil parang, nak ambil pisau masing-masing sebab nak melapah daging korban. Jadi rugilah siapa yang tak masuk korban. Sebab hanya tu, sebab saya cakap tadi, ajaibnya ada orang yang masuk tiap-tiap tahun sebab dia dah tahu dah kelebihan dia, perasaan, rasa seronoknya bila dia masuk bahagian korban. Dia percaya apa yang Nabi beritahu, sesungguhnya tidak akan berkurangan harta orang yang berinfak di jalan Allah, malahan bertambah dan bertambah. Tu janji Nabi beritahu tu. Kalau cakap Nabi kita tak percaya, kita nak percaya cakap siapa? Kan kita sibuk kata duit aku tak cukup lah, tak tahu mana pergi, tak tahu mana nak cari duit. Tapi kita bab korban pun tak nak masuk. Kan? Kalau tak mampu masuk satu bahagian, masuk seekor. Dia macam tu tak susah lah, kan? Kau tak mampu masuk satu, tak mampu seekor, tak mampu satu bahagian, kau datanglah pergi ke masjid ni, kau tolonglah orang tumbangkan lembu tu, tolong pegang kaki lembu jadilah. Tak mampu juga, tak mampu, tak apalah, kau tononglah mata lembu tu, kan? Tak juga mampu, kau tolonglah lapah. Tak mau juga, tolong timbang kan, 500 gram, 600 gram, timbang packing. Tak mampu juga, tak apa, pergi hantar kat rumah orang yang boleh terima ni, hantar kat rumah penerima binatang ni, ke daging korban ni. Tak mampu juga, kau beratur ambil bahagian kau balik, kau makan lah, payah sangat kan, macam tu je lah. Itu pun tak boleh, kau tunggulah ke rumah, nanti orang hantarlah daging tu ke rumah. Tu sebabnya waktu saya pergi ke Kemboja beberapa tahun dulu, saya pergi 3 tahun turut saya pergi sebelum PKP dulu lah, saya pergi. Memang susah betul orang kat sana. Kita tahu kita di Malaysia tu, sebab ada orang kadang-kadang cakap daripada kata beria kat luar. Memang betul tuan-tuan, memang tak dinafikan kita lebih afdal buat korban dalam negara kita, betul afdal. Tetapi kalau tengok keadaan di luar negara, lagi dahsyat kesusahannya. Di Malaysia ni teruk-teruk pun saya yakinlah kebanyakan masjid takkan terlepas rumah-rumah yang dia boleh hantar. Melainkan ada rumah yang baru wujud, kita tak tahu. Dia memang rumah bawah tanah, jadi geng-geng Saddam Hussein duduk bawah, tutup, memang oksigen yang tak nak campur orang, betul. Memang orang tak tahu alamatnya, tu lain lah. Kalau ada pun tolong beritahu masjid akan hantar daging ke rumah dia. Tetapi di sana kesusahan dia sangat susah, tuan-tuan. Di Chad, Mali, Kongo, Afrika tu, hari ni kita nak bagi daging korban pukul 11 pagi katakan, malam tadi pukul 12 malam dah beratur panjang lah. Macam tu lah dia orang nak sangat daging korban. Kita pula berabot bahagian sampai busuk tak bermakan dalam tais tu.
Tu belum cerita yang potong-potong, tong, serap belakang. Tu belum cerita lagi. Kan? Dia ada skill dia tu. Kan? Benda ni tak berlaku di Puchong, di tempat lain. Ya, terang cakap. Macam tu kita cover siap-siap kan tak panggil lagi kan. Jadi makna kata perbuatan tu hari raya korban tu merupakan kata nama, tapi kita perlu melihat korban tu sebagai kata kerja. Kata kerja yang mana dia tidak hanya sekadar ritual sambutan keagamaan sahaja, tetapi juga memerlukan kepada tindakan dan emosi. Emosi kesian, emosi simpati kepada mereka yang memerlukan. Itu sebab kalau kita tengok pentingnya korban ini sehinggakan membawa kesan kepada emosi dan tenaga. Mana taknya nak menumbangkan kabau dengan lembu tu bukan senang. Bukan senang. Tu boleh cerita lagi orang yang masjid-masjid tertentu tu yang tak mainlah kabau. Tak mainlah lembu, dia unta. Itu kawan tu membelawan. Kita orang 5 ekor unta tahun ni. Dekat masjid saya camah kat masjid Sungai Pencala tu 35 ekor. Tiap tahun. Saya tanya berapa hari? Sehari settle 35 ekor. Hui, saya kata dahsyat betul. Kan? Kita orang lagi lah T-Rex. Mahal pula kan. Dia nak berlawan ni pasal kan. Tak adalah macam tu melampau kan. Jadi kadang-kadang emosi, kenapa lah emosi pula? Yalah. Aku ingat nak masuklah korban berapa satu bahagian sekarang? 800.5. Mai gila. Kadang-kadang gila nak emosi dia naik. Sebab dia ingat macam dulu aja, mahal betul, gila betul, lembu mahal kan. Dia pun tanyalah, satu dunia dia tanya. Dahlah dia masuk tempat lain. Afdalnya kat tempat kita, kalau mampu dua-dua kita masuk lagi bagus. Di Kemboja saya pergi yang saya ceritakan tadi, kita hantar contoh satu kampung tu 100 ekor lembu. Dia dah buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat baru kita sampai kat sana sebab kita raya kat sini dulu. Raya ketiga naik flight sampai sana, raya keempat dia sembelih syarat dia lagi 5 ekor. Dah 5 ekor tu dia dah sembelih, dia dah lapah-lapah, dah timbang. Kita pun dibawa oleh budak-budak kampung tu naik motor pergi hantar kat rumah dia. Ya Allah, rumah dia buruk betul. Bila dia dapat daging, dia dapat duit sikit, dapat beras kampit, dia peluknya kita, menangis-nangis. Bau dia jangan cakap lah. Memang bau kuek betul tuan-tuan. Entah berapa minggu tak mandi pun tak tahu lah. Tapi ni memang dia susah. Dia kacam kita bilik air. Dia orang rumah pun tak sempurna. Daripada pintu tu, pintu masjid tu, jarak dia daripada rumah buruk dia tu melintah kena jalan lopak-lopak dengan paya apa semua. Sampailah baru sampai dekat jalan ni dia nak ambil daging tu. Saya tanya pakcik ni tinggal berapa orang? Dia kata seorang. Bini tak ada ke? Bini kat hospital Phnom Penh. Ni budak tu lah translate. Saya tak berat direct dengan dia. Dia cakap bahasa Khmer kan. Dia duduk dekat hospital Phnom Penh. Dia tak jaga ke? Tak ada duit nak pergi jaga. Dia doa lah kalau hidup dia balik lah dia kata. Bayang tu. Sabtu sekali. Dan bila kita bagi daging tu tuan-tuan orang sekalian, dia peti ais pun tak ada. Peti ais pun tak ada. Apa dia buat? Dia sidai daging tu dekat pagar, dekat tiang-tiang tu nak keringkan. Bila dia nak masak, dia rebus buat sup. Sampai tinggal tulang. Tulang tu pun berapa kali recycle buat sup. Tu saya kata, kita ni pula kat rumah berebut sampai kan busuk. Tahun depan pun ingat lah, ni daging apa? Tengah nak bersih-bersih petai je, daging apa? Daging korban tahun lepas. Siap tulis daging korban kau punya, dia tulis. Dia siap tulis kau punya. Bayangkan tu. Tu saya cerita ni, keadaan dia tak sama. Tapi di Kemboja bukan hanya miskin tu tuan-tuan. Ada yang miskin agama pun ada. Dekat sana Melayu Campa tu ada yang cam 5, ada cam 7. Cam 5 tu macam kita semayang 5 kali sehari. Yang cam 7 tu semayang sekali sehari, 7 kali seminggu. Dia pelik sikit. Jadi dia ilmu tak tinggi, kita lah yang kena ajar dia. Kita kena ajar dia. Jadi kata kerja tu, emosi dia, ya Allah kesiannya dia. Sepatutnya macam tu. Ada emosi, tenaga kita keluarkan. Kita takkan rasa penat. Dan orang yang mengerjakan lembu tiap tahun ni, dia takkan rasa penat, malahan dia rasa puas bila dapat menyelesaikan daging-daging korban tu. Kan? Kata kerja ini membawa masuk tindakan dan kemudian dia membawa manfaat dan kemudiannya kepada orang lain. Manfaat pada orang lain, orang yang susah. Kita jangan cakap alah daging je kot, boleh beli je kat luar. Tak sama. Kita masak, jual daging tu, ambil daging lompap, kalau tak kisah bagian lompap ke bagian isi dalam tu kan. Masak lomak cili api.
Gulai kau masuk atau bubuh kontang bersorai, huyai, dia punya wangi dan sedap itu tak sama dengan daging kotak beli kat pasar. Tak sama. Nak lah baru semoleh hari ni masak lain sedap itu. Tu berkat Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Ya. Gulai lomak cili api kebau, lagi sedap. Salah orang perempuan dengan ngado, tak makan kebau. Kau masak kebau tu diam-diam, jangan cakap tu kebau. Dah licin ditolan baru cakap tadi tu kebau tu, cakap macam tu. Dia orang perempuan ni ngado lebih, tapi sebenarnya dia tak tahu betapa enak dan lazatnya daging kebau. Ya. Iya, kau pergi bayang muka itu suruh-suruh memanglah tak lalu, kan? Makan aja. Ya. Namun demikian, memahami pengorbanan sebagai kata kerja turut mampu membebaskan korban daripada pengertian sempitnya. Kan? Kita kena faham, bila kita memahami dalam konteks yang sempit, kita kata korban tu sekadar nama sahaja. Alah, biasalah raya haji dekat sini tak meriah, kat Kelantan Terengganu je meriah. Ada orang cakap macam tu. Bila kita cakap macam tu, itulah makna terkorbanlah pahala kita. Terkorbanlah kesilap tanggapan kita tu menyebabkan terkorbanlah kita daripada mendapat manfaat daripadanya. Kan? Relax dia. Orang lain puasa ni dia tak rasa apa pun tak puasa. Kan? Orang lain masuk korban ni dia tak rasa apa. Kau masuklah, aku nantilah lain kali. Jangan lupa Nabi bagi tahu apa? Barang siapa yang diberi kelapangan, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban, tetapi dia tidak melakukannya, maka usahlah dia bersolat di tempat solat kami. Itu Nabi sebut. Saya tak mampulah Ustaz. Astro full package, tiap-tiap bulan kau bayar 200, 300. Macam mana kau cakap kau tak mampu? Kau top up setiap minggu internet kau. Macam nak mati, nak canggih babi dah tak ada internet. Kan? Mampuilah. WhatsApp masuk kata. Kan? Tapi dengan Allah Ta'ala kita berkira. Kita tak sedar. Benda lain kau boleh tukar, sport rim tiap-tiap bulan tukar. Kan? Kejap-kejap touch-upnya, aksesori, kedai aksesori, tukarnya. Jumlahkan tengok berapa. Lagi banyak daripada satu bahagian korban yang kita boleh masuk tapi kita tak nak masuk. Benda ni berlaku di tempat lain, bukan di pucung. Ya, jangan terasa relax, bawa tak tahu macam bukan aku tu, macam tu ya, macam tu. Masuk tuan-tuan. Masuk, jangan kita tak masuk. Dalam surah Al-Kautsar apa Nabi beritahu? Apa Allah Taala beritahu? Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kurniaan yang banyak. Allah Taala bagi banyak dekat kita. Banyak Allah bagi kat kita. Dan Allah Taala beritahu apa ayat seterusnya? Fasalli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan sembelihlah, dalam kurungan binatang korban. Itu je Allah Ta'ala suruh. Tapi kita berkira dengan Allah, tuan-tuan. Bila berkira dengan Allah, jangan kau cik hati kalau Allah berkira dengan kita. Macam tu ya. Kalau kita yakin dengan apa yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan, kalau kamu syukur maka Allah akan lipat gandakan. Kan? Tapi kalau kita kufur, Allah janji azabku amatlah pedih. So apa lagi? Kan? Jangan risau. Kalau tak, cuba tanya. Kalau perempuan dan tuan-tuan ada masa, cuba tanya orang yang tiap-tiap tahun masuk korban noket masjid ni, apa hal kau tiap-tiap tahun masuk? Cuba tanya dia, biar dia share apa sebab dia boleh masuk tiap-tiap tahun. Sebab kelebihan-kelebihan dia. Hanya orang tu, cuma kadang-kadang dia tak boleh nak zahirkan apa yang dia dapat ni, sebab nanti orang cakap dia menunjuk-nunjuk. Tapi tanya, ceritalah. Alhamdulillah Allah bagi rezeki, insyaAllah. Macam tu dia boleh cakap. Ada je rezeki Allah bagi kat kita. Jadi nampak tabung jangan lolap ya. Nampak tabung kat pintu tu, sumber duit. Kalau tak ada duit, lurutkan golang tangan, golang kaki tu, masuk dalam tu. Kalau tak ada juga, tak apalah, bagilah geran tanah ke apa, mana yang ada rumah tu, masuk dalam tu.
Tak pun masukkan handphone tu, pandailah JK masjid tolakkan kau dah Cina terdapat berapa esok. Ya, kita ni kadang-kadang berkira jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Perasan hidup lama. Tahun depan lah kot aku join korban. Confident kau tu tak tahun depan ni. Kau nak kira ni berapa bulan lagi. Confirm ke? Nabi ajar kita hidup seadanya. Kalau kau hidup pagi, jangan cita-cita hidup di waktu petang. Kalau hidup petang, jangan cita-cita hidup di waktu malam. Kalau hidup di waktu malam, jangan kamu cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Berapa ramai kawan-kawan kita itu tak sampai raya ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskannya, ji'un. Kan, tak sampai raya haji. Siapa berani cakap insya-Allah saya rasa saya sempat raya haji ni. Kat tangan siapa berani cakap dia confirm sampai raya haji, cakap. Malam ni makan apa atas zaman kau ada lah sekarang. Tak cokit sudu langsung mati. Nak buat macam mana? Kan? Dulu turun tangga tak tersalah pijak pula. Pak tergantuk ke belok kat dinding tu. Langsung mati. Dia cakap apa? Saya bukan minta tuan-tuan, kan tak ada orang ikut tangga tu kan. Ikut gelongsor pula dah kan. Tapi itu saya kata, tu sebab nak buat baik jangan tangguh-tangguh. Buat cepat. Kita tak tahu bila Allah Ta'ala akan memanggil nyawa kita. Kan? Dan sumbangan kita adalah juga merupakan sumbangan kepada agama, bangsa dan negara. Kan? Nak pula orang kita yang susah-susah, lepas tu negara dapat mengurangkan, dapat membantu meringankan beban-beban masyarakat. Kan? Pengorbanan ini mengutamakan matlamat baik dalam bentuk peringatan ataupun pengajaran. Apa maksud matlamat tu penting? Tak ada orang yang bermasuk korban sepatutnya lah. Tak ada orang yang masuk korban niatnya dunia. Apa keuntungan dunia yang dapat? Apa keuntungan dunia yang dapat kalau korban? Kalau mungkin ada pun mungkin orang yang bolo lembu tu, dia dapat hasil jualan lembu tu, kan? Tetapi kebanyakan yang masuk korban niat dia tertentu akhirat. Untung tak niat akhirat ni. Susah nak cakap ustaz, tak nampak. Betul lah tu, kan? Mana nampak? Kalau kerja keuntungan akhirat tak nampak. Keuntungan dunia tak apa, tak ada keuntungan dunia. Kalau ikutkan lembu keluar duit 800.5. Kalau satu ekor lembu sekarang 5,800, tak termasuk upah. Masuk upah pun dah 6,000 lebih, 6,200. Tu belum cerita lagi kos-kos lain. Nak bayar orang ni kadang masjid ambil inisiatif nak bagilah sikit sagu hati ke orang tukang semoleh ni semua kadang. Kan? Apa keuntungan dunia? Tak ada. Kan? Semua kerja keuntungan akhirat sebenar-benarnya. Tu sebab bila kerja keuntungan akhirat saja, itu yang orang jadi lihat. Tapi adalah orang-orang tertentu kan nak tunjuk, alhamdulillah saya tahun ini saya sumbangkan 3 ekor lembu kepada masjid ni. Saya minta jasa baik masjid tolong umum sebelum sembahyang raya. Suruh umum pula. Contohlah kan, contoh. Jadi mungkin tu je lah kalau tujuan dunia pun kan. Tapi sebenar-benarnya kebanyakannya tujuan akhirat. Nak akhirat besok dibangkitkan dengan adanya haiwan-haiwan tunggangan untuk dirinya sendiri. Persoalan yang penting kita nak tanya, mengapa pengorbanan ini perlu dilakukan dan perlukah pengorbanan ini berlaku? Perlu tak? Perlu, sebab sebagai bukti kita ini merupakan hamba kepada Allah, merendah diri. Kita mengambil pengajaran ibrah daripada peristiwa yang melanda kepada Nabi Ibrahim dan anak-anaknya Nabi Ismail. Waktu Nabi Ibrahim dapat mimpi untuk sembelih anaknya, itu bukanlah satu perkara yang mudah. Kenapa bukan satu perkara yang mudah? Kenapa? Jangan risau, penceramah kalau tanya dia jawab balik semula. Jangan risau. Kenapa susah? Saya teringat saya ceramah kat masjid Kuala Pilah. Saya tanya masa ceramah maulud, makcik selawat apa makcik? Makcik selawat apa? Menyaut makcik tu. Nak ceramah lah, tanya pula dia kata. Dah kena marah pula aku. Samsing betul makcik ni kan. Jadi kalau kita tengok peristiwa Nabi Ibrahim bila dapat mimpi kena sembelih anaknya bukan satu perkara yang mudah. Kenapa? Sebab pertamanya Nabi Ibrahim dan isterinya Siti Hajar berkahwin berpuluh tahun tapi tidak dikurniakan anak.
Bukan senang nak dapat anak. Sekali dapat anak pula tak duduk sama pula. Nabi Ibrahim merantau berdakwah untuk menyebarkan agama. Kemudian dahlah duduk asing, akhirnya bila dapat duduk sekali baru nak merasa kasih sayang, bermanja-manja dengan anak-anak, bermanja-manja dengan dia, dapat pula titah daripada perintah daripada Allah untuk menyembelih anak dia. Bayangkan bukan senang. Tapi Nabi Ibrahim nak double confirm, dia pun tanyalah pandangan isteri dia, wahai Siti Hajar, apakah pandanganmu? Aku dapat mimpi kau nak sembelih anak kita. Itu terjemahan, tak macam tu burak ada, dia cakap Arab, ya. Ni gambaran saja. Pula bunyi orang teraci pula burak itu kan. Contoh kan, dia tanya kan, maka isteri dia kata, wahai suamiku, andai kata mimpi itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tetapi seandainya disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia, wahai suamiku. Macam kok bini kita lah tuan-tuan, kita cerita macam tu, macam mana yang dia respon? Yang tadi abang dapat mimpi kena sembelih anak kita untuk korban ni, apa pandangan ayang ke? Tahu jawapan dia apa? Membuto tengah hari, mampu membabitkan orang. Agak macam tu lah kan. Sebab tak sama mimpi Nabi Ibrahim dengan mimpi kita kan. Tapi pada orang perempuan, ada satu perempuan tu yang sebut mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Dia tak baca sirah. Adalah satu perempuan yang lahir salah hari bulan tu kan. Dia ramai membalun-balun, baca tak nak. Tapi dia tak dengar sampai habis cerita tu. Kemudian Nabi Ibrahim tanya pula kepada anak andanya Nabi Ismail, wahai Ismail, ayah anda dapat mimpi kena sembelih kau untuk korban nanti, apa pandanganmu wahai anak andaku? Jawab Nabi Ismail, wahai ayah andaku, kalau itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu jawapan Nabi Ismail. Cuba anak kita tanya dia, Long, apa bah? Abah dapat mimpi semalam kena sembelih kau untuk korban ni, apa pandangan kau? Tahu jawapan Long apa? Macam ni lah bah, sembelihlah hangah, daging lebih sikit. Agak macam tu lah kan. Hangah daging banyak sikit, agak macam tu lah kan. Anak kita lepeh nyawa dia ya. Sebab tak sama. Dan untuk makluman, selepas Nabi Ibrahim dapat tahu dan Nabi Ibrahim ambil keputusan nak melaksanakan perintah Allah untuk sembelih Nabi Ismail, heboh dah satu Makkah tu. Heboh dah semua. Gila Ibrahim ni. Anak dia pun nak disembelih. Ini besok jangan-jangan kita pun disembelih. Ada orang cakap macam tu. Nak bagi pengajaran pada kita, macam itulah bila nak buat benda-benda kebaikan, bila Allah suruh, ada je orang akan komplain. Nak buat ceramah malam ni, ingat tak ada orang komplain? Ada. Tak ada penceramah lain ke? Syik-syik dia je. Contohlah kan. Carilah lain. Contoh kan. Iya. Macam-macam lah komplain. Itulah inilah. Masjid ni tak ada aircon ke? Kadang-kadang dia marah ada. Kadang Allah komplain aja. Biasa hari lain kipas ni memang boleh tampung. Tapi malam ni tak boleh tampung sebab tiba-tiba je ramai. Tapi kipas atas tu 35,000 tau. Ya main. Tak cukup dengan tu ni hantar sabarlah penceramah main. Itu yang panis orang lain tu. Ya. So, ada je komplain, parking tak cukup lah, itulah inilah. Wahal dia yang lambat tadi. Nak masuk nasi duduk belakang. Apa tak ada lepak kat apa nama kedai depan? Selera apa nama? Alah kedai topi bawah tu lah. Corner apa? Corner macam tu lah. Itu tepi tu kan. Bantai melepak situ lambat naik kan, contoh kan. Jangan komplain. Memang biasa. Kita buat benda baik, orang komplain. Aku ingat aku nak sedekah lah seekor lembu. Tak payahlah, kau masuk satu bahagian sudahlah. Engkau berhabis-habis sangat apa hal? Ada yang cakap lah. Wakil setan. Yalah orang tu nak sumbang, patutnya kau ikut. Seronoknya tengok kau macam tu kan. Iya. Kan? Itu biasa. Tapi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tengok Nabi Ismail punya tabah ni. Dalam satu riwayat dia kata, wahai ayahandaku,
kalau besok kau dah sembelih aku, kalau ibu rindukan aku, ini pakaian aku, baju aku, kau bagilah dia bau supaya dia boleh bau badan aku. Nabi Ismail nak cerita steady tak steady. Lepas tu dalam satu riwayat pula kata, ayahandaku, nanti kau nak sembelih aku, kau dah letak kat mana kau nak sembelih aku, kat sini kan, kau ambil kain kau tutup mata kau, sebab takut kalau kau nampak aku, kau tak sampai hati nak sembelih aku. Macam tu. Dalam satu riwayat mengatakan tak sempat sembelih, Allah gantikan dengan kibas. Dalam satu riwayat kata memang dah nak sembelih dah, letak macam tu, tutup mata, sembelih, terpercik darah tu dekat tubuh Nabi Ibrahim, menggeletar-geletar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka, rupanya yang dia sembelih adalah seekor kibas. Bertukar, dah tukar dah. Allah Ta'ala sebenarnya nak uji Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makna nak beritahu macam itulah taat. Kita ni kadang-kadang kita kata kita sayang, tapi tidak terbukti, melainkan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diujilah baru tahu. Sayang tak bini kita? Sayang. Sanggup tak mati susah senang bersama-sama? Susah senang kami sanggup bersama, Ustaz. Beranak bini dia duduk luar. Fahal kau tak tamanan? Takut darah. Siapa yang mengojokan sampai berdarah tu saya cakap. Macam tu lah tanya tu. Tamankanlah. Kan? Saya bagi petua lelaki yang takut darah, teman isteri, muka menghadap muka, sebab belum pernah lagi perempuan beranak darah keluar kat muka. Faham? Sebab nak dibuktikan kasih sayang mesti dengan pengorbanan, tindakan. Kita semua nak kaya, ada orang nak kaya, ada orang nak senang, tapi modal tak nak keluar, duit tak nak keluar langsung, tapi nak kaya. Kan? Pagi-pagi dia dengar ceramah tu, kalau barang siapa nak dimurahkan rezeki, jangan tinggalkan dua amalan ini, kata Nabi. Yang pertamanya sedekah subuh, dan yang keduanya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dia pun hantarlah masa PKP tu, ramailah orang send account bank Islam, masjid, apa nama masjid ni? Masjid As-Salam, Pucuk, nombor account 05012020338212. Tu account aku tu. Lepas tu Zam, lepas tu description, doakan saya kaya. Tu tak tahan tu. Amount RM1, itu tak teriak tu. Dia punya usaha isi satu-satu, time amount tu RM1. Lepas tu sibuk nak kaya. Tak apalah, itu kemampuan dia, tak apa. Kadang-kadang jangan tuan-tuan ingat, nampak orang tu, hui, 100 lah dia bagi, lalu tabung gek sop 100 sampai sebelah tu, dia gulung-gulung tangan macam ni, tak nampak duit dia. RM1 dalam tu. So akan ada yang nampak, ui dahsyat lah dia 100, dia RM1. Ya. Tetapi yang 100 tadi, dalam akaun ada 100 juta lagi. Yang tadi bagi RM1, dalam poket tinggal RM1. So mana lagi hebat? Yang RM1 tadi lagi hebat. Iya, dalam bank memang tak ada apa, dia tunggu Aisina. Kalau ada Aisina dia lega. Macam-macam lah, Aisina lah, Aicitra lah, tak kisah lah apa kan. Sekarang ni BTR sekarang kan, apa betul, bantuan tunai rahmah apa yang sekarang ni tengah tunggu pula duit tu. Iya, pada setengah orang itu je dia dapat tu lah kan. Itu sebab kalau saya takkan isytihar 250, kurang-kurang 5,000 seorang kan? Baru betul tak? Betul ke tak betul? Kau jangan takut nak jawab apa? Orang bagi ambil macam tu cakap kan. Tapi itulah belajar bersyukur macam mana tuan-tuan kan? Dan perkara yang kita tengok Nabi Ibrahim buat ni sifat rendah diri, merendah. Allah Ta'ala suruh buat, Allah kata, Allah Ta'ala larang jangan buat, Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Tetapi masalahnya kadang-kadang
yang menyebabkan terkorbannya pahala korban. Pertama, sikap ego, berlawan-lawan. Tak mainlah lembu, kita orang kobau. Saya pergi ke Limbang, lembu lagi mahal daripada kerbau, sebab lembu susah nak jumpa di sana. Kerbau yang senang jumpa. Sampai kan kat roundabout tu ada seekor kerbau, replika kerbau letak, ada banyak kerbau sana berbanding lembu. Nampak tak? Jadi ego pula, aku tak mainlah lembu, kerbau, tak mainlah kerbau, lembu. Kau berapa ekor? 5 ekor. Kita orang 20 ekor. Apa hal? Yang seorang tu unta. Kita unta terbaik daripada Arab Saudi tau, naik kapal terbang MAS. Iya kau, dia duduk business class. Biar betul. Dah tak ada pula orang unta pula duduk situ. Pahal pula. Dia nak berlawan-lawan punya pasal, nak berlawan. So yang tu yang kita tak nak. Minta maaf lah. Kau berapa ekor? Berapa? Tak, masjid berapa ekor? 5 ekor. Okey. Kau masuk berapa ekor? Satu bahagian. Okey lah, canial lah canial. Dekat masjid tu yang 5 ekor tu, 3 ekor tu aku punya. Mak dia punya ayat. Nampak? Habis pahala kita macam tu. Kemudian selain daripada ego pula, ada satu sikap tamak, tap, zerap. Itu aku punya, ini aku punya. Lidah dia tu aku nak. Gila betul nak makan lidah tu. Kepala orang ni nak, yang ni orang nak, perut orang ni berebut pula orang ni. Jangan berebut-rebut. Kalau betul nak pun kau iyalah nak pun cakap dengan imam. Kalau lah boleh imam, saya nak bahagian tu kalau boleh. Kalau tak dapat pun tak apa. Ni tak dapat sebulan tak datang masjid. Merajuk kan, merajuk. Janganlah macam tu. Berlapang dada kita, dapat tak dapat tak apa. 30 ekor imam, takkan satu porut pun tak dapat. Marah dia. La ilaha illallah perangai. Mana keikhlasan kita? Habislah kan. Tu yang kita tak nak. Dan begitu juga berpura-pura. Berapa ramai orang yang tak bergotong royong pun hari tu dia hanya beroyong gotong. Ambil gambar yang lebih. Dia ambil gambar binatang korban tu, pecap dia ambil gambar. Sesungguhnya daging dan darah sama sekali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah keikhlasan, ketakwaannya kepada Allah. Dia lah paling beriman dalam taman tu. Rosak betul. Ada orang macam tu. Iya tuan-tuan. Ini peringatan kan. Dan kalau kita tengok masyarakat berlumba-lumba nak menonjolkan siapa lebih banyak menyumbang haiwan sembelihan, inilah tindakan yang dilihat dapat mengorbankan, memadamkan penghayatan erti sebenar pengorbanan. Ya. Malahan kalau kita tengok sikap ingin berkorban tidak seharusnya kita lihat hanya pada hari raya korban sahaja. Mesti kita lihat pada bulan-bulan yang lain. Nak bantu orang, nak tolong orang, kena bawa pada bulan-bulan yang lain. Ya. Nampak orang macam ada grup perempuan tu, grup mak saya lah. Mak saya dia ada satu grup Marhaban Najihatun Najah nama. Lepas tu adalah satu grup tu, dia grup mengaji. Dia combine setiap bulan yang kumpul duit RM50, RM100. Tengok kemampuan jemaah tu lah. Kumpul-kumpul sebab dalam grup ni kebanyakan semua dah pergi haji, dah pergi umrah. Kumpul daripada bulan 1 sampai bulan 10. Kalau cek duit yang terkumpul tu, duit yang ada, dia taja orang kampung mana yang susah untuk belanja, dia pergi umrah. Buat macam tu. Tak semestinya sekaligus nak keluar sekali banyak kan. Saya ingat lagi masa tu saya pergi umrah, saya pergi dengan satu syarikat travel tu, saya jadi duta lah. Biasalah kan, orang belanja kita. Saya dapatlah satu seat free. Saya bawa lah adik saya, mewah. Mana tak mewah. Satu bilik tu seorang 2 katil. Bukan satu katil 2 orang, seorang 2 katil. Guling-guling tak jatuh, guling-guling tak jatuh. Lebar katil tu. Bila bilik dah terlampau selesa, katil dah terlampau lebar, mulalah lihat nak turun kan. Dia punya cabaran tu kan. Cuma nak bagi tahu, mak saya pun pergi masa tu. Lepas tu pada satu ketika lepas makan, kami duduk dekat satu restoran di Movenpick.
dekat Movenpick di Madinah masa tu, duduk berak tu, saya cakap dengan mak saya, mak, rasa-rasa nak sponsor lah family kita mana yang susah-susah tu, nak bawa dia orang pergi umrah lah. Bila saya sebut, mak saya kata apa, kau jangan main-main, ini Madinah ni, kau dah cakap ni, kau kena buat tau, nak buat lah ni, saya kata. Saya pun fikir balik, kira alhamdulillah pada tahun 2019 tak silap saya, alhamdulillah saya dapat bawa kira 15 orang, tuan-tuan. 15 orang. Setiap seorang package 9,000 lebih. Monung. Yang pertama buku akaun, yang kedua saya, dua-dua monung. Padan muka, nak cakap Samsul Debat ni bukan baik sangat. Masa tu fikir, padan terdengar tu bisikan tu, padan muka kau. Kau selalu ceramah cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Kau tengok akaun kau. Terdengar betul ni cakap betul ni. Masa tu saya cakap nak tunjuk Samsul Debat ni manusia biasa. Duit saya tu kata, lepas tu saya fikir pun lantak lah, habis-habis lah saya kata. Sebab nak bagi package pada keluarga, jangan bagi yang tauk-tauk. Siapa nak belanja mak ayah dia pergi umrah, jangan bagi package yang paling murah. Azab amak kau jalan jauh. Tu yang makcik tu sampai kat Mekah, dia tanya, Mekah mana? Wah, tu kat Mekah tu. Dia jauh hotel tu, tanya Mekah mana? Mekah. Sebab dia tak nampak Masjidil Haram tu, kena jalan jauh. Dia jalan lepas subuh, lepas sarapan dia pergi, daripada sarapan tu Kang sampai malam Kang balik. Kesian betul. Jadi saya pun masa tu bawa 15 orang tu, terasa monung tu, sampai dekat KLIA, tengok semua keluarga hantar, masing-masing pakai kain ihram apa semua. Saya tengok masa tu separuh daripada perasaan duit habis tadi hilang. Separuh tau, mana separuh ada lagi terasa duit hilang tu, terasa lagi tu, ada separuh je hilang. Tapi bila sampai ke Mekah, sebab ada di kalangan yang susah saudara saya tu, dia tak pernah naik kapal terbang kali pertama terus pergi Mekah. Cuba bayang. Dan bila sampai, menitis air mata masing-masing. Masa saya nampak air mata masing-masing jatuh tu, masa tu hilang perasaan saya duit dah habis. Tak ada apa dah. Alhamdulillah dapat bawa dia orang. Saya pun tumpang gembira. Selang 2-3 hari, siapa nak pergi Taif kena tambah 160 rial. Telinga aku mula berdarah balik. Sebab nak kena bayar pula 15 orang kali 160 rial. Tapi tak apalah bayar. Sebab kan tidak dia kata, tak apalah lain kali je lah. Sebenarnya orang tak ada duit, saya kena bayar. Bawa juga pergi. Alhamdulillah. Rupa-rupanya demi Allah dalam masjid tersebut, balik ke Malaysia tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak ada lah cakap bujur balik modal, tak ada. Masa tu saya cakap ke hati saya, ya Allah, siapa pula aku nak tolong bawa pergi umrah ni, ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Jadi macam tu saya dah cakap jangan angkat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan untuk makluman semua, lepas saya bawa tu, alhamdulillah tahun-tahun selepas tu saya bawa staff-staff saya, dan bulan 2 hari tu, bulan 2 baru ni, 45 ahli keluarga saya berlepas pergi, tuan-tuan. Tu sebab saya kata, percaya cakap saya, takkan berkurang, buat aja. Siapa yang rasa rezeki dia macam tersekat, masuk korban. Join. Dah masuk hari tu, rasa boleh masuk lagi, masuk je. Sini satu bahagian, sana satu bahagian, sini satu bahagian, masuk je. Jangan tak masuk, rugi kita, ya. Jangan kita tak masuk. Mereka yang tinggi iman dan takwa pasti sanggup berkorban ke arah kebaikan dan kesejahteraan umat, sebab hasilnya kita akan memberi kesejahteraan pada orang lain. Kita nampak kecil daging tu, tapi pada orang tertentu itulah kenikmatan pada diri dia, sebab dia dapat survive dengan family dia. Kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Allah Ta'ala beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, yang dapat membebaskan kamu daripada azab siksaan api neraka yang tidak terperi sakitnya? Apakah perniagaan itu? Allah Ta'ala beritahu,
Perniagaan itu adalah perjuangan membela agama Allah daripada dua perkara. Membela agama Allah daripada dua perkara, iaitu membela agama Allah dengan dua perkara, bukan dari dua perkara, dengan dua perkara, iaitu dengan harta benda dan diri sendiri. Harta benda dan diri sendiri, maknanya dengan diri sendiri buat perangai elok-elok, jaga diri elok, jangan buat perangai bukan-bukan. Tapi dengan harta benda maknanya apa? Keluarkan duit kita ke jalan Allah, fi sabilillah, niat kerana Allah. Salah satunya masuk korban, sedekah, tolong orang fakir miskin, tolong derma kat masjid, sumbangan, bagi. Kita tengok ada hamba Allah kan, dia boleh sumbang Masjid Husin dekat Seremban 2, dia sumbangkan Masjid Bandar Baru Senayan di Seremban 2, di Bandar Baru Senayan. Tanah saja, dua-dua tanah tu kat Masjid Husin tu, tanah saja 5 juta. Tanah dekat Masjid Bandar Baru Senayan tu 6 juta, 6.5 juta. Kos pembinaan Masjid Husin Seremban 2 50 juta. Kos pembinaan Masjid Bandar Baru Senayan 100 juta. Dan di Masjid Bandar Baru Senayan, hamba Allah ni siap buat satu petak, bagi tahu kat JK Masjid, kalau dia mati besok situ tanam. Tuan-tuan fikir, saya tak expect lah kita keluar 100 juta kan. 100 ringgit pun kadang-kadang belum tentu ada dalam poket. Tapi kalau ada, bagi. Jangan kita tak sumbang. Percayalah, sebab Nabi sendiri sebut, Nabi beritahu sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Dalam surah As-Saff tu Allah Ta'ala beritahu tentang apakah keuntungannya. Nak tahu apa keuntungannya? Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV kan. Kita bagi laluan pada azan ya. Sambung ya. Jadi kalau kita tengok dalam surah As-Saff tu tadi kan, mahukah sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan, iaitu perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara, iaitu harta benda dan diri sendiri. Maka apakah keuntungannya? Keuntungannya itu ada 4 keuntungan. Baca balik surah As-Saff 10, 11, 12, 13 nanti ya. Keuntungan yang pertama, keampunan dosa-dosa. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Keuntungan yang kedua, Allah Ta'ala akan kurniakan syurga adnin, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai itu boleh minum, boleh mandi, cantik, indah sekali. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita kalau kita dalam kesusahan. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, kejayaan, yang mana kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Itu janji Allah dalam Quran. Jadi kalau siapa-siapa rasa nak berjaya, nak copek, untung nak copek berjaya dalam hidup dia, copek-copek lah harta benda dan diri sendiri. Kadang-kadang kita sayang benar dengan harta kita, kadang-kadang kita terlupa. Akhirnya bila mati kita tak boleh bawa pun, soleh pun, suleh pun tak boleh bawa masuk dalam kubur kan. Suleh, faham tak suleh? Seulas. Kau tak faham lah kan. Itu sebab Iskandar Zulkarnain, dia kata kalau aku mati nanti, jangan lupa, Iskandar Zulkarnain salah seorang dalam sejarah Islam, seorang raja yang paling taat dan soleh kan. Dia bagi tahu kalau aku mati besok, jangan lupa buat 3 perkara. Yang pertama, pastikan yang usung jenazah aku nanti terdiri pada tabib-tabib yang handal-handal. Tabib ni bahasa sekarang doktor. Yang kedua, yang usung jenazah aku nanti, bila usung aja pastikan taburkan segala harta kekayaan aku sepanjang perjalanan pergi ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku, pastikan tangan aku tu terkulai tu biar orang nampak tangan aku. Maka tentera dia tu pun tanya, kenapa lah macam tu? Kenapa lah kau nak buat macam tu? Yang pertama, aku nak beritahu macam mana hebat pun doktor tu, tabib tu tadi, yang mengusung jenazah tu tadi, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, kenapa aku taburkan harta kekayaan aku suruh taburkan tu? Kerana kau akan tengok nanti betapa manusia berebut nak ambil harta kekayaan itu tanpa mampu kau berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, kenapa biar tangan kau terkulai biar orang nampak tu? Nak bagi tahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong, kau tak bawa apa-apa. Tangannya dah terkulai layu di tasik madu Fauzah Latif.
Kenapa tangan terkulai? Tak boleh buat apa dah. Masa dah time, kata budak-budak pucung. Masa dah time, dia kata. Dah tak ada apa yang boleh dilakukan. Dah habis. Dah selesai. Assalamualaikum. Sadaqallahu lazim. Habis dah cerita kita di dunia. Masa tu lah. Tu sebab digambarkan. Ada ulama' menggambarkan bagaimana orang kalau mati tu, dia tersadar dalam kubur tu, dia tengok, apalah lapang kubur aku ni. Dia tak adalah lapang sangat, lapang sikit lah. Salah lapang kubur aku ni, boleh tahan lapang kan? Dia pun tanya. Maka malaikat kata, sebab apa lapang? Sebab dulu masa kau hidup, kau datang Syamah Samsul Debat tu, kau pernah masuk duit RM1 masuk dalam tabung. Masa tu kau habis ikhlas dah tu kau bagi. Masa tu kau tak fikir apa-apa pun, kau bagi botol-botol nak sumbang RM1. RM1 macam ni punya lapang kubur aku dah tu. Kalau aku tahu, tentu aku bagi semua harta yang aku ada. Masa tu sudah terlambat. Tu sebab masa hidup ni lah nak buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita ni kadang-kadang kita terlampau mengejar dunia kan, mengejar dunia, sedangkan dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Kenapa kita nak berkira sangat dengan Allah Ta'ala? Itu sebab pengorbanan ni jangan tengok daripada aspek ini saja. Selepas daripada Hari Raya Korban, kita masuk dalam kehidupan kita, tengok balik apa pengorbanan yang kita kena buat. Anak kita hantar belajar mengaji, pergi hantar belajar ngaji kat masjid, kena bayar berapa? Kat masjid belajar ngaji berapa bayar? Berapa bayar? Mana ada bayar? Free. Itu kata budi bahasa orang Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak digonongkan. Memang tak ada bayaran, tapi kau bayarlah. Kau tak nampak kipeh tu? Tak nampak ni semua? Ni aircon pasang, kipeh pasang, pintu tingkap buka, sampai ke jalan sajuk semua bil elektrik semua tinggi tahu. Bagilah sumbangan. Berkira dengan Allah. Hantar anak mengaji ke ustaz tu berapa bayar? 100. Gila ustaz tu, dia kata. Ustaz tu gila tu. 100 sebulan pergi Makkah ulang alik kat ustaz tu. La ilaha illallah. Anak tu nak pergi belajar agama, bila pergi belajar kuliah duha, kita kutip duitnya RM50 sebulan seorang. Gila. Orang perempuan marah. Kadang-kadang kita berkira dengan anak kita, kita berkira dengan ilmu agama. Satu hari nanti, kalaulah anak kita rosak akhlak, terjebak dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah, bayar 10,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Itu sebab jangan berkira. Sedekahlah banyak-banyak kalau nak rumah tangga bahagia. Dia kedokut, duit banyak, tapi bini melawannya kau jual. Tengok apa sebab? Kan? Saya tak cakap perempuan sini tempat lain. Perempuan sini semua baik, tawaduk ya. Contoh kalau duduk tu dia punya tunduk tu melakap kepala kat lantai. Macam tu lah. Kan? Tapi betul, pengorbanan, keluar duit kerana Allah, jangan berkira. Dengar-dengar ada buat gotong royong, datang bersihkan masjid, datang. Kadang-kadang kita benda-benda macam tu pun ada lah orang lain buat tu. Bukan itu isu dia. Tolong ikut kemampuan kita. Kan pengorbanan dituntut bukan hanya daripada suami, tapi juga isteri, tapi juga anak-anak. Semua kena bagikan pengorbanannya. Dan konsep itu diserlahkan jika mahu melihat institusi keluarga berjaya, cemerlang, sejahtera di dunia dan di akhirat. Baru boleh berjaya. Kan? Ini semua berkira. Kan? Suami isteri perlu melaksanakan tanggungjawab, diamanahkan berpandukan syariat Islam. Memang kena korban. Dah lawa-lawa macam ni tak boleh pula. Kena pakai tudung. Bila bini nak pakai tudung tak mahu dia pakai tudung saji dah bang. Tudung pula mahal sekarang. Tudung tak disebut. Dia tak taja ceramah kita malam ni. Tudung kan, tudung siakap, kan, tudung tenggi, macam tu. Saya tak nak sebut yang tak nak sebut.
Yang jenis tu eksklusif tu lah, macam tu lah saya tak nak sebut, mahal. Jadi orang lelaki kenalah melabur sikit. Yang nak ambil yang pergi beli tudung ni, beli tolakum Siti Kalilah, beli Kalilah, sebab saya tak sebut satu lagi, dia tak taja ceramah, beli. Itu harga dia. Seorang suami bukannya dayus hanya sebab takut kat bini dia, tapi dia dayus bila dia membiarkan isterinya tidak menutup aurat, bila biar isterinya bergelumang dengan lelaki-lelaki lain, buat benda-benda tak elok, dan dia tak rasa apa. Tu kena jaga, ya. Orang lelaki jangan biar, ya. Yang isteri pun sama, jaga diri baik-baik. Sekarang ni saya banyak nak kena togur tu, kadang berkorban lah. Sanggup dia, kadang-kadang bila bos-bos kacau, kadang-kadang ada. Sekarang ni yang kita dapat ni, iktilat ni kat tempat kerja, kadang-kadang bos hantar mesej yang bukan-bukan. Dia hantar mesej video lucah, dia hantar gambar-gambar, mesej yang tak boleh tak boleh nak cakap lah. Ada berlaku. Jadi isteri tolong jawab, jangan biar je. Bila kau diam, bos kau ingat kau okey. Jawab. Jangan, nakkan kalau saya jawab saya kena buang kerja. Biarlah, rezeki Allah tu luas. Kau jawab, Tuan tolong jangan hantar mesej macam ni lagi. Kalau Tuan hantar mesej macam ni, makna Tuan tak hormat dekat mak ayah saya, tak hormat kat suami saya, dan tak hormat kat saya. Jawab macam tu. Bila kau biar, lepas 5-6 bulan laki kau jumpa mesej tu, bergaduh, baling-baling kursi, petapuk tampah, habis. Akhirnya bercerai-berai, tak berbaloi sebab that mesej tu tadi. Tu sebab baru-baru ni ada larangan, kata beritahu. Bayangkan ada bos boleh hantar tu, malam ni suami you tak ada, bolehlah kita tidur sama. Bayangkan mesej macam tu boleh keluar, kan? Ada otak ke tak ada otak tu? Ada tuan-tuan, saya dapat tu, ada orang mesej apa, ada orang share lah masalah rumah tangga dia. Tu sebabnya berkorbanlah sikit sebab agama. Jangan takut, jangan takut. Nanti kena buang kerja, carilah kerja lain. Susah kerja sekarang ni, habis rezeki kita kat manusia ke kat Allah Ta'ala? Kat Allah Ta'ala, kan? Ni antara benda. Dan begitu juga ahli keluarga sanggup melakukan pengorbanan apa juga bentuk, akan berpeluang merasai, menikmati maksud kebahagiaan sejati. Dan saya kata tadi, bila kita kejar kebahagiaan, kita nak kejar bukan bahagia di dunia, tapi kejar bahagia di akhirat dengan pengorbanan tu. Sebab kalau kita tengok di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak kerja akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Mana nak? Baiklah kerja akhirat. Jadi datang masjid sebab nak kerja keuntungan akhirat. Datang masjid semayang, donga kuliah, nak kerja keuntungan akhirat. Datang masjid semayang, lepas tu kita duduk kat tempat yang sama, kita semayang, kita tak bangun donga kuliah, kita akan dapat pahala seolah-olah kita masih lagi bersemayang. Rugilah kita, kan tuan-tuan? Jadi apa-apa pun saya doakan, mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat, walaupun satu bahagian, walaupun dua bahagian, walaupun seekor, walaupun 3 ekor, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kebahagiaan dan kegembiraan seluruh jemaah ini di dunia dan di akhirat. Saya doakan semoga diberikan keberkatan dalam apa juga urusan yang kita laksanakan, diberikan kemudahan dalam apa juga yang kita ingin laksanakan, baik diri kita, suami, isteri dan anak-anak, dalam urusan seharian dipermudahkan segala urusan, saya doakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham tenungan makrifat itu, saya faham cara dia tenung memandang lama, seolah-olah satu ayat keluar tak berhenti kot, saya faham. Kan, insya-Allah lepas ni masing-masing nak sembahyang isyak, apapun siapa yang masih belum menyertai korban, tolonglah join, dongalah cakap saya ni, masuklah satu bahagian pun, ataupun kongsi-kongsilah seorang sikit, nak juga masuk satu bahagian. Boleh tambah lagi tak masjid? Boleh?
Boleh. Setakat ni kita dah ada 15 ekor, berapa ekor? 15 ekor. Dalam 15 ekor macam tu. Jadi masuk tahun ni kita pecah rekod 50 ekor. Biar dia monung tekang semoleh tu kan tahun ni. Iya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok beri ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Itu saja. Jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.